Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل صحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, urusi tuan-tuan imam, tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, para tetamu Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umur, masih diberi kita nikmat sihat, dan masih dipilih kita daripada kalangan ramai-ramai sahabat-sahabat kita hari ini untuk dibukakan hati kita, dapat kita salat berjamaah pada malam ini, malam Jumaat yang penuh dengan barakah. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita nak menyambung kembali apa yang kita bincang dalam bab berkaitan dengan sabar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hadis yang lepas, kalau kita masih ingat, yang terakhir itu hadis daripada Atha bin Abi Rabah. Kalau kita masih ingatlah, Atha bin Abi Rabah ni, tuan-tuan, seorang tabi'in. Dia ni hadis yang dulu tu kita sebut, dia sebut apa yang Ibnu Abbas pernah beritahu dia berkaitan dengan calon orang yang masuk syurga. Hari tu sebut dah. Jadi tuan-tuan, itu yang kita dah sebut dalam kuliah kita yang lepas. Cuma nak sebutnya, Atha ni seorang ulama besar, tuan-tuan, di Mekah. Kalau di Mekah zaman tabi'in ni, kalau di Mekah zaman itu yang paling hebatnya dialah Atha bin Abi Rabah, ada Mujahid, ada Maula Ibnu Abbas. Maula Ibnu Abbas ni nama dia, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula dah. Itu antara ulama besar lah. Cuma Atha bin Abi Rabah ni dari segi rupa paras dia tidaklah seorang yang handsome, kita kata orang kulit hitam. Kulit hitam apa nama orang di sana ni tidaklah macam kulit hitam kita sini. Kita ni hitam juga, tapi ada manis. Hitam manis kata orang tak. Hitam dia ni hitam sungguh, pasal dia ni orang orang apa nama ni, Afrika kan, orang belah-belah sana tu lah, rambut kerinting. Tapi itu dari segi fizikal, tapi dari segi ilmunya dia ni seorang seorang ilmuwan yang sangat hebat. Dilantik menjadi mufti Mekah. Tuan-tuan, ada mufti Mekah, dan dia punya fatwa itu nombor 1 lah, antara yang tertinggi lah. Jadi tuan-tuan, Atha bin Abi Rabah ni satu cerita dia nak cerita malam ni sikit. Tak sempat cerita gitu. Satu ketika bila mana rombongan Khalifah Sulaiman bin Malik
Atta' bin Abi Rabah ni dia tabi'in, tuan-tuan. Dia tak sempat dengan Nabi. Jadi dia hidup di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Bani Umayyah ni dia punya pusat pemerintahannya di Dimashq. Zaman sahabat di Madinah, Nabi sahabat di Madinah. Zaman Bani Umayyah pemerintahannya dipindah ke Dimashq, Syria, kan. Jadi Sulaiman bin Malik ni berserta dengan rombongan dia, anak beranak dia, pengikut dia, maklumlah khalifah macam orang besar lah. Orang VIP ni kalau dia datang, dia tak datang seorang, dia ada pengiring. Polisnya ada, dengan bodyguardnya ada, dengan orang yang mengiring tu lah. Kalau orang nak besar nak datang, contohlah PM nak datang, mesti orang lain kena turun juga dah. Pergi ke Mekah nak buat haji. Jadi tuan-tuan, bila buat ibadah haji, Khalifah Sulaiman bin Malik ni dia tengah-tengah buat ibadah haji tu ada satu persoalan, satu kemuskilan tentang bab haji lah, fiqh haji. Jadi dia pun tuan-tuan, zaman tu mufti Mekahnya Atta' bin Abi Rabah tadilah. Dia pun carilah, tanya orang mana Atta' bin Abi Rabah. Sebab tuan-tuan zaman tu orang mungkin tahu nama tapi muka tak kenal. Pada zaman tu mana ada gambar. Kita lah zaman ni, orang tanya Presiden US Joe Biden, kenal kita dah, walaupun tak dah jumpa, pasal tengok gambar. Dah. Maka bila jumpa, dan dia ni Sulaiman bin Malik ni seorang yang sangat menghormati ulama, tuan-tuan. Dah. Maka bila jumpa, tuan-tuan, Atta' bin Abi Rabah tanya, Amirul Mukminin, tuanku lah, dah. Apa hajat? Kalaulah tuanku ada masalah berkaitan dengan masalah ummah, maslahat ummah, tanya, saya akan jawab selalu. Tapi kalau tuanku datang kerana nak tanya masalah peribadi, bab fiqh lah, bab peribadi, maka tuanku kena beratur lah juga sebagaimana orang lain beratur. Orang lain dah lama dah beratur dah, nak dapat jawapan, nak tanya, nak jumpa Atta' bin Abi Rabah ni, kan. Jadi kalau orang lain beratur, tuanku kena beratur jugalah. Tengok tuan-tuan. Jadi anak beranak Sulaiman bin Malik ni bila dengar, marahlah. Apa benda pula suruh khalifah beratur? Tak, bukan orang biasa, VIP ni. Tapi nak sebut. Tapi khalifah tak ada apalah, kena beratur-lah. Tak. Dan selesai soalan tanya. Maka tuan-tuan, malamnya tuan-tuan, maka Khalifah Sulaiman bin Malik mengumpulkan seluruh rombongan dia. Maka dia beri satu nasihat. Dia kata, sesungguhnya aku hari ini dimalukan pada hari yang tidak pernah aku dimalukan begini. Inilah hari yang paling aku malukan, aku dimalukan. Tapi nak buat macam mana? Sebab mulianya dia, Atta' bin Abi Rabah, hinanya aku hari ini kerana terpaksa beratur. Mulianya dia hari ini kerana apa? Kerana dia ada ilmu. Ni nak sebut ilmu ni, tuan-tuan. Benda yang aku tak ada, beraturlah terpaksa, kerana aku terpaksa tanya dia. Tak, benda ni aku tak tahu, jadi aku kena tanya dia. Tanya siapa? Tanya orang yang ada ilmu. Ni nak sebut nilai ilmu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dah. Baik, itu cerita masyhur lah, tuan-tuan, boleh carilah. Baik, sambung lagi ni. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Tengok cara dia buat hadis ni, tuan-tuan. Saya dah sebut gitu. Dia cara dia buat. Wa an Abi Abdurrahman, maksudnya Abi Abdurrahman gelaran dia. Nama dia siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tu dia bawa penuh. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud. Dia bawa penuh, Jadi tuan-tuan, kita jangan kelirulah. Daripada Abi Abdurrahman gelaran dia,
daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini nama sebenar dia. Orang panggil dengan gelaran Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wassalamu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yasma'u ad-dama an wajhihi yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Tengok tuan-tuan, ini contoh kesabaran ya para anbiya. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sepertinya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita tentang seorang nabi di antara para nabi, para anbiya, ya, yang mana mereka ini tuan-tuan, ya, darabahu qaumuhu, dipukul oleh kaum mereka sehingga berdarah, sambil mengusap darah yang mengalir daripada wajah. Ada daripada kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, anbiya dulu, ya, yang dikena pukul, yang dipukul oleh kaumnya sehingga berdarah, mengalir darah pada wajahnya. Tuan-tuan, kenapa kena pukul? Mencuri ke? Ya, mengganggu ketenteraman awam ke? Ya, kacau anak dara orang ke? Tak. Tak. Dipukul kenapa? Dipukul hanya kerana nak ajak manusia mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi kita banyak mana kena. Tengah solat orang lempar perut unta tengah sujud. Tak? Cerita yang masyhur, sampai nak bangun tak boleh. Bayangkan tuan-tuan. Tak? Sahabat-sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi tu macam mana teruk kena tuan-tuan. Tiba-tiba bila sampai zaman kita, kita pun Allah tuan-tuan, ya, laukana bainana al-habib, nasyid tahu tak, ya, laukana, kalau andai katalah Nabi ada bersama kita, agak-agak kalau kita hidup zaman Nabi dulu, geng Abu Bakar ke Abu Lahab? Macam jawab. Tak, ya, sedap kita bernasyid lah kan. Laukana bainana al-habib, kalaulah Nabi ada dengan kita. Zaman Nabi ada itu tuan-tuan, orang yang benar-benar beriman, orang yang sangat mantap keyakinannya. Zaman kita hari ni tuan-tuan, agak-agak macam mana tuan-tuan? Nak datang salat 5 waktu pun payah, nak kena buku. Tuan-tuan, tak, ya. Time waktu bulan puasa, memanglah penuh. Parking kena ada jaga, rela jaga parking. Bulan puasa setengah-setengah masjid rela. Baguslah, tak jam. Masalahnya rela pula tak tarawih. Itu masalah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, tak, zaman kita hari ini tuan-tuan, ada tekanan? Tak ada. Ada orang bila beriman tuan-tuan kena pukul, kena pula? Tak ada. Tak. Sebab tu jangan sedap saja bernasyid. Tak, kena fikir. Zaman dulu nak Islam ni bukan senang, tak usah kata pengikut. Nabi dia, Nabi tuan-tuan, dipukul tuan-tuan. Tak, berdarah mengalir atas muka, yakul. Tapi nabi-nabi ni bukan macam kita tuan-tuan. Tak. Mereka bila kena pukul berkata, Allahumma ghafir liqaumi, ya Allah, ampunkanlah dosa kaum aku. Fa innahum la ya'lamun. Pasal apa mereka pukul aku ni? Sebab mereka tak faham. Tuan-tuan, nah, kita kalau kena, tak usah kata kena pukul lah tuan-tuan, pergi masjid selipar kena curi, tu je. Bukan kena curi, salah ambil, orang salah ambil. Main selipar, pergi masjid ni biasa orang pakai selipar murah-murah je, selipar sama je tak, ya. Kena tukar. Yang itu pun tuan-tuan, ya, apa nama ni, ya, apa, menyumpah tak tentu kali tak, ya. Allah, ya. Siapalah curi selipar aku ni, marah, baru selipar kena curi.
Lepas tu tak nampak muka surah. Ji lama tak nampak, malah aku nak pergi hilang selipar. Contoh dah. Baru hilang selipar tuan-tuan, bukannya kena pukul. Nampak? Sabar. Yang dia nak bawa cerita sabar. Bagaimana nabi-nabi dulu, tengok tuan-tuan. Kena pukul, dia berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa kaumku. Bagi kita ni tuan-tuan, tidaklah sampai gitu. Maksudnya kita ni tuan-tuan, yalah, tak ada lah orang barangkali boleh macam ni tak. Ini iman para nabi, lain lah, tak sama dengan kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tapi kita ni tetaplah ada salah silap tuan-tuan tak dengan manusia. Maka sebab itulah tuan-tuan, Allah beri kita Syawal. Alhamdulillah ada Syawal. Maksudnya dengan Syawal ni bolehlah kita bermaaf-maafan. Sebab dosa kita ni, dosa dengan Allah ni ada dua. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar kita kena taubat. Selagi tak taubat tak ampun. Tak, dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi buat senarai, buat kitab Al-Kabair. Itu dosa-dosa besar kan. Itu senarai dosa-dosa besar. Kalau kita tak tahulah dosa besar ni mana, boleh rujuklah. Dosa-dosa kecil tuan-tuan tak ada masalah. Dosa kecil hapus dengan cara kita buat ibadah. Dosa dengan Allah lah. Dosa kecil lah tuan-tuan. Dah tengok TV, tengok aurat, tengok TV, tambah-tambah baru ni pula sukansi dah. Suka menengok sukansi ayah haji. Tak apalah suka, tapi yang peliknya hak sukanya hak terjun tu pula. Tu masalah dah. Tapi nak sebutnya dosa kan? Dosa tuan-tuan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, hapus dengan ibadah. Sembahyang berjamaah, kita solat sunnah. Tapi dosa dengan manusia tak hapus kecuali kita minta maaf. Maka kita hari raya baru ni tuan-tuan, ada bermaaf-maafan, hubung balik silaturahim. Dia ada dua, satu silaturahim, satu lagi ukhuwah. Dia kena faham. Silaturahim ni ialah hubungan yang lahir daripada rahim, perut mak. Tu silaturahim. Yang Nabi kata la tadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga man qati'ir rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Berat tuan-tuan. Siapa-siapa yang putuskan silaturahim tak masuk syurga, minta maaf. Nabi sebut hak mana ni? Ni hubungan silaturahim, adik-beradik, pak saudara, mak saudara, pak menakan, sepupu sepapak, apa lagi tuan-tuan? Ni yang lahir daripada rahim. Tak usah kata hak jauh, kadang-kadang yang dekat pun ramai hari ni bergaduh, adik-beradik tak bertegur. Ramai adik-beradik bergaduh tak bertegur. Apa tuan-tuan? Rebut harta pusaka. Ramai tak puas hati bagi harta pusaka. Biasa kalau gini, kalau arwah ayah mak tu, kalau dia kaya lah, hak kaya-kaya lah biasanya. Hak miskin biasa tak ada sangat lah. Meninggal ayahnya kan, orang susah miskin, hak sulung abang long pun gilah cek tengok harta ayah ni, rumah tak ada ayah, tanah pun tak ada, duit dalam bank, cek dalam bank, sini sikit, tabung haji sikit, tengok, campur, dia pergi jumpa adik-beradik, aku dah kira dah arwah ayah ni, duit dia adalah 3-4 bank campur tabung haji, kira-kira jumlahnya lebih kurang RM17.5. Bergaduh tak? Tak bergaduh. RM17.5. Kau ambil kau lah, aku pun tak mau. Tak bergaduh. Yang bergaduh ni bila? Kira-kira ada 1.7 juta. Tu bergaduh tuan-tuan. Kan banyak kes kan? Tak maik mahkamah. Tak. Tu. Jadi tuan-tuan, jangan putus silaturahim ni, tak masuk syurga. Yang kedua ni ukhuwah, sahabat-sahabat, kawan-kawan, kenalan-kenalan. Hari ni sahabat pun makin ramai kita ni. Kalau dulu taman kita je main dengan WhatsApp group macam-macam ni, jumpa balik hak sekolah rendah, jumpa balik. Grup sekolah rendah tahun bila? Tahun 70. Jumpa balik. Tapi tak kenal lah dah, tua krepok belaka dah contoh dah. Grup sekolah menengah jumpa balik. Kan? Tu tak apalah, rapatkan ukhuwah, hubungkan balik, tak ada masalah. Cuma utamakan yang kita kata
istilah terhang tadi. Baik. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id. Sama tadi ya. Abdullah Abi Sa'id. Bukan, Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dua. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah. Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani kan nama sebenarnya. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan, bagaimana Allah nak bagi pahala pada kita ni bukan susah. Kalau kita tengok hadis ni tuan-tuan, mudahnya kita nak dapat pahala. Nabi kata ma yusibul muslim, dan tidaklah satu musibah, tiada satu musibah yang menimpa satu orang Islam min nasabin, musibah dalam bentuk sakit, wala wasabin, dalam bentuk penat letih, wala hammin, risau, wala hazanin, sedih, wala azan, gangguan, wala ghammin, susah payah. Semua itu dimasuk dalam musibah, letih, penat, orang kacau, apa lagi tuan-tuan, susah, duit tak ada, miskin, sakit, itu semua tu. Hatta sehingga kan kata Nabi syaukatu yushakuha, tertusuk jarinya, tertusuk dengan duri. Bukan kata tusuk dengan pisau siapa kena sakit, jari tertusuk duri sekalipun illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan kata Allah semua itu tadi dia menjadi kafarallah, kafarah, atau kita kata penghapus dosa oleh Allah min khataya, daripada dosa-dosanya. Maknanya tuan-tuan, bila Allah uji kita dengan susah, uji kita dengan sakit, itu beratlah, sakit, susah, sedih, risau, sehingga jari kita tertusuk duri. Allah Akbar tuan-tuan. Mungkin kita sekarang jarang kena. Masa kita kecil-kecil, sangat kecil-kecil dulu, kerap sangatlah pijak duri semalu, main kaki ayam dulu dah. Sekarang budak-budak sekarang tak ada lah kok, duri semalu pun tak kenal dah. Tertusuk duri, tertusuk selomba. Dulu rumah kayu, selomba. Budak sekarang selomba pun tak kenal, main rumah batu mana ada selomba ada. Mana rasa, pernah rasa kaki kena duri, tertusuk selomba ke apa, pernah rasa? Tidak sakit sangat, sakit lah tapi tak sakit sangat. Tapi dalam keadaan begitu pun kata Nabi, Allah nak bagi pahala. Nak bagi pahala macam mana? Allah kalau kita sabar, syarat sabarlah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa, Allah ampun dosa. Tuan-tuan, mudahnya kita nak dapat penghapus dosa kita. Nak hapus dosa-dosa kita ni tidak susah. Betullah tuan-tuan, Islam ni bukan agama yang susah. Satu hari tuan-tuan, Nabi ajar kepada satu orang isteri dia. Ni nak kongsi hari ni satu apa amalan. Isteri dia namanya tuan-tuan, kita biasa dengar lah ni, nama ni apa nama ni, Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah ni nama asal dia bukan Juwairiyah, Nabi tukar. Juwairiyah binti Al-Haris, dia ni adalah anak kepada satu orang pembesar namanya Al-Haris bin Dir. Dia ni, bapak dia ni ketua satu bani, suku dia panggil, kalau kita biasa dengar namanya Bani Mustalik. Bani Mustalik ni tuan-tuan, ada satu peperangan
namanya perang Bani Mustalik atau perang Muraisy kalau tuan-tuan baca sejarah. Ya, perang ni tidak ramai orang tak bincang sangat. Kita banyak bincang Badar, kita banyak bincang Uhud. Tapi perang ni tuan-tuan apa nama ni? Banyak benda yang terjadi dalam perang Bani Mustalik ni. Antaranya tuan-tuan, peperangan ni dihadiri oleh orang-orang munafikin. Orang munafik join. Orang munafik ni jarang sangat dia akan join perang. Ingat perang Uhud, 1,000 orang keluar daripada Madinah, sampai tengah jalan 300 orang balik. Syekh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul tak puas hati sebab Nabi tak dengar cadangan dia. 300 orang buat balik. Kan? Perang Tabuk, orang munafik seorang-seorang jumpa Nabi buat alasan, saya tak boleh pergi, bini nak beranak, saya tak boleh pergi, begitu gini kan. Tapi perang Bani Mustalik ini orang munafik pergi. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ya, mereka dah buat kajian mengatakan bahawa perang ni Islam menang. Jadi dia bukan lagi perang sangat. Bila menang nak ambil tu harta rampasan ghanimah tu, anak yang tu. Jadi bila orang munafik pergi, huru-hara lah. Sebab tu tuan-tuan, berlakunya satu peristiwa besar dalam perjalanan balik ni tuan-tuan. Kalau kita baca dalam Quran pada dalam surah An-Nur tuan-tuan, kisah apa tuan-tuan? Kisah hadisul ifki. Hadisul ifki ni kisah apa tuan-tuan? Kisah Sayyidatina Aisyah difitnah waktu dia tertinggal tengah jalan oleh seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni Nabi lantik sebagai orang yang duduk belakang sekali. Mana bila Nabi berjalan, dia ni orang belakang sekali. Mana kalau ada yang tertinggal, dia akan ambil. Maka dia ni lah yang jumpa Aisyah. Safwan bin Mu'attal ni orang fitnah kata berzina ni kan. Siapa buat fitnah? Syekh munafik ni lah, sebab dia join sekali. Cerita ni menarik tuan-tuan. Nanti kalau masa saya cerita perang Muraisy yang bergaduh antara orang Muhajirin dan Ansar, berebut air, ya, yang menyebabkan orang munafik ni Abdullah bin Ubay ni, dia kata apa? Dia kata kat Nabi, dia kata kita ni mengenyangkan anjing yang kurus, bila anjing ni gemuk nak gigit kita. Tu istilah bahasa dia tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan, kata-kata dia ni tuan-tuan Allah nukil dalam Quran. Bayangkan tuan-tuan, ya, kata-kata satu orang, kalau kata kita baik Allah masuk Quran, hebatlah kita. Kata-kata dia ni tuan-tuan Allah nukil dalam Quran dalam surah Al-Munafiqun. Kalau tuan-tuan baca jumpalah, tak apalah. Baik tuan-tuan, Juwariyah bin Al-Haris, isteri Nabi, dia waktu Nabi perang dengan Bani Mustalik ni, dia kena tawan. Dia kalah, ayah dia kalah. Maka tuan-tuan, seluruh harta, seluruh orang yang menyerah tu jadi hamba lah, jadi kena tawan. Panjang cerita, saya tak mau cerita lah, panjang cerita. Jadi tuan-tuan, akhirnya jadi isteri Nabi. Satu hari tuan-tuan, Nabi keluar daripada bilik dia. Balik daripada masjid, Nabi keluar pada bilik Nabi ni orang panggil hujrah. Hujrah ni makna bilik Nabi ni bilik kecil, bukan besar. Kita punya bilik besar tuan-tuan. Ya, bilik air pun ada situ, almari baju pun ada, katil kita king lagi dah. Nabi ni bilik sempit tuan-tuan. Hujrah dipanggil. Keluar, ya, nak pergi keluar lah, nak urusan negara. Ya, maka bila dia keluar, dia tengok isteri dia Juwariyah ni duduk atas tikar sejadah lepas main subuh. Duduk atas tikar sejadah lepas main subuh, duduk berzikir. Juwariyah ni alim tuan-tuan, duduk berzikir. Ya, Nabi keluar baliknya Nabi waktu duha 10:30 ke 11 balik tengok Juwariyah ni masih duduk berzikir atas tikar sembahyang. Tuan-tuan, bini kita ada, ya, kita keluar pergi kerja tadi ke 7:30, tengah duduk tikar sembahyang, balik nak minum ke 10, atas tikar sembahyang lagi ada. Kita bukan berwirid tengok WhatsApp, main Facebook, tu je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi kata kat dia, Nabi kata, aku keluar tadi, ya, aku baca 3 kali. Satu kalimah. Ni tuan-tuan, menyamai ibadah kamu yang duduk daripada subuh tadi sampai ke duha. Ibadah duduk berzikir daripada subuh sampai ke duha tu, Nabi kata padan dengan kamu baca kalimah ni 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tuan-tuan, ada baca 3 kali.
Laju sangat ustaz, mana nak ingat main dengan tua-tua ni. Tak apa, tengok dalam maksurah. Itu zikir dalam maksurah. Maksurah tu zikir yang maksur. Maksud mana benda hak datang pada Nabi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Tengok tuan-tuan, 3 kali sebut dah berapa minit? Takkan 30 minit, 3 minit pun tak sampai. Pahalanya banyak mana? Itu makna sebut Islam ni mudah, bukan payah. Dah Allah bagi sakit yang berat tu sudah ceritalah. Sakit yang kecil hatta tertusuk duri, Allah ampun dosa. Tak mau. Allah akbar tuan-tuan muslimin. Jangan mengeluh lah. Jangan mengeluh, jangan komplain. Sabar. Ni duk maki hamun duri. Datang duri datang mana? Tak usah, tak boleh lah. Mesti redha. Tu nak dapat pahala tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itulah mudahnya Islam ni tuan-tuan, tidak payah. Dah. Baik. Hadis berikutnya, wa an ibni Mas'udin. Sama juga an ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anhu. Qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu zalika anna laka ajrain. Qala ajal zalika kazalik ma min muslim yusibuhu azan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih wa hattat anhu zunubuhu kama tahuttuhu syajaratu wa waraqaha. Muttafaqun alaih. Hujung tu lebih kurang sama dia. Baik. Cerita ni satu hari tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kita dah cerita dulu sejarah dia, bagaimana dia masuk Islam. Kau masih ingat dulu Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud satu hari dia pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah Nabi. Jadi tuan-tuan, ziarah ni digalakkan sangat. Kita, peringkat kita, bila kita orang datang ziarah, kita yang menerima ni tuan-tuan, dianjur oleh Islam supaya kita, bila orang datang rumah kita, kita kena muliakan. Sebab itu dalam Islam peringkat Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Tengok, siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan Rasul, kalau dia kata dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, beriman dengan Allah dan hari akhirat, fal yukrim, orang ni mestilah memuliakan duyuf, tetamu. Itulah tuan-tuan, kita kalau orang datang rumah, muliakanlah. Islam suruh. Jadi Nabi, bila sahabat ni datang ziarah Nabi, Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan Nabi ni wahwa yu'aq. Yu'aq ni maknanya tuan-tuan, Nabi sedang sakit, demam panas. Nabi tengah demam. Dia datang ziarah, Nabi tengah demam. Fakultu, maka tuan-tuan, dia pun bila tengok Nabi demam, pegang tubuh Nabi, dia pun kata, ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidah. Ya Rasulullah, sakit kamu ni, panah tubuh kamu ni, seolah-olah macam panah 2 orang yang sakit. Maksudnya tuan-tuan, Nabi ni bila dia demam dia tu lebih, kalau kita ni dengan Nabi 2 kali ganda. Maksudnya gitu. Sakit Nabi tu 2 kali ganda. Qala ajal. Betul kata Nabi. Panah tu 2 kali double. Jadi tuan-tuan, Nabi ni bila Allah bagi dia demam, double. Sakit double. Tengok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi pun kata, inni aku kama aku rajulani minkum. Demam aku ni, kata Nabi, panah aku ni, apa nama ni, 2 kali ganda. 2 kali ganda pada orang biasalah. Rajulani, 2 orang. Maksudnya 2 kali ganda lah. Kultu, sahabat ni pun kata dengan Nabi, zalika anna laka ajrain. Ya Rasulullah, kalau begitu maknanya kamu akan mendapat pahala 2 kali ganda juga ke? Tengok, Nabi panah tadi
bila Allah bagi demam tadi 2 kali ganda panah orang biasa. Maka sahabat ni pun tanya, kalau begitu ya Rasulullah, kamu akan dapat pahala 2 kali ganda juga ke? Kerana panah 2 kali ganda. Nah, sahabat kata, Nabi kata, qala ajal, betul. Zalika kazalik, ma min muslim yusibuhu azan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatih. Benar. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah melainkan Allah menggugurkan. Tu. Kaffarallahu biha sayyiatih. Ya Allah mengampunkan segala kesalahannya sebagaimana kama takhattuhu syajaratu razaqa. Syajarahu waraqaha. Sebagaimana kata dia pokok menggugurkan daun. Maknanya bila kita sabar dengan musibah ni tuan-tuan, Allah bagi pahala yang pertama. Yang kedua, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kata Nabi, umpama pokok yang menggugurkan daun-daunnya. Syarat tuan-tuan, kita kena sabar. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita sebut ujian ni dia macam-macam. Dia tak sama setiap orang. Ini kita sebut ujian sakit. Ada orang Allah bagi ujian yang berbeza. Ya, mungkin miskin, susah, ya. Ada orang diberi ujian isteri. Dah. Ada baru ni tuan-tuan muslimin muslimat, ada satu orang dia jumpa saya, dia nak tanya pendapat, ya. Saya tanya kenapa? Dia kata, "Ustaz, saya ni baru bercerai dengan isteri." Ini Allah uji dengan isteri, tuan-tuan. Saya tanya kenapa bercerai? Dia kata, "Ustaz, isteri saya ni saya tak tahan." Sebab apa? Sebab dia ni queen control. Queen control. Sampai peringkat kata dia, saya pergi kerja sampai pejabat kena hantar laporan. Dah sampai keluar makan tengah hari kena beritahu kat dia saya keluar makan. Balik nanti pukul 5.30 balik, nak naik motor nak balik kena hantar laporan. Saya nak balik dah ni, isteri pun akan set, ya, daripada pejabat suami ke rumah setengah jam, kena sampai. Tuan-tuan, saya kata, bang, ini bukan queen control ni, ini dah peringkat remote control, tuan-tuan, ya. Dan memang begitu, remote control lah, tuan-tuan. Habis kena control. Nak pergi main futsal dengan kawan-kawan, malam-malam isteri tak percaya, isteri hantar, tuan-tuan, tunggulah kata. Bayangkan, tuan-tuan, itu saya sebut, mana Allah uji dengan isteri. Jadi tuan-tuan, dia cerita panjang lagi lah. Saya tanya satu soalan. Saya kata, bang, nak tanya satu soalan saja, ya. Lain-lain tak mau tanya, satu soalan tanya. Isteri abang ni solat ke tidak? Satu je. Solat ke tidak? Maka jawabnya tidak. Tengok tuan-tuan, ya. Jadi kalau tak semayang, habis cerita, nak kata apa lah, tuan-tuan. Pasal, ya, kalau tak semayang ni, solat ni lah perkara utama. Manusia ni, tuan-tuan, benda utama dia solat. Kalau tak semayang ni, tuan-tuan, tak boleh kata apa dah, habis tak ada apa dah. Sebab orang yang tak solat bermakna orang yang tidak takut Allah. Kalau Allah dia tak takut, orang lain dia tak takut. Tapi kalau isteri tak solat, kita tidak boleh menyalahkan isteri 100%. Bila isteri tak solat bermakna kesalahan juga pada suami. Peranan suami itu di mana? Jangan kita berbangga sedap hati kita dah semayang berjamaah 5 waktu, boleh datang masjid, tapi anak isteri kita macam mana? Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya semayang masjid tak tinggal, Ustaz. Alhamdulillah. Anak isteri di rumah macam mana? Ramai, tuan-tuan. Bukan sinilah nak cerita ramai. Yang tak peduli isteri, tak peduli anak. Sebab peringkat anak sendiri tak semayang, tak solat, isteri tak solat. Ni nak kata apa, tuan-tuan? Sebab itu, tuan-tuan, kita ni masalahnya bukan sekadar atas dunia. Atas dunia tak apa, tak ada orang soal, akhirat besok. Bila Allah soal kita, nak jawab apa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akhirat besok, tuan-tuan. Itu masalah kita, tuan-tuan. Tak, dunia tak ada masalah, boleh tipu, boleh lari, boleh mengelak, boleh apa macam-macam boleh, tuan-tuan muslimin muslimat. Ada tu dia. Baik, jadi uji dengan isteri, uji dengan sakit, tak kira ujian apa, tapi nak sebut Allah nak ampun dosa saja ujian.
baru ni kan saya ingat balik Kelantan, balik raya tuan-tuan ya. Oh makan Kelantan ni dia pelik sikit kan, raya dia kenduri. Bila raya kenduri ya, raya pertama orang hidang kambing. Kambing tuan-tuan, apa nak tolak tak kambing makan. Raya kedua sepupu buat akikah kambing lagi. Raya ketiga tuan-tuan, orang depan rumah buat kenduri kahwin kambing. Oi tuan-tuan, kalau kambing frozen tak makanlah saya, fresh tak tolak lah dah. Tengok bila kambing darah tinggi naik, sakit. Allah uji dengan sakit dah makan tu sedap lah, tapi darah tu naik pula, cek tinggi. Hari keempat balik ke Selangor ya, 14 jam makin tinggi darah, tension tuan-tuan atas jalan 14 jam tuan-tuan nak melepas daripada Kota Baru Kuala Keram 70 km 4 jam tak lepas lagi. Oi tuan-tuan, dia nak cerita tak uji dengan jam tak macam-macam. Tapi nak sebut tuan-tuan, ujian tu macam-macam lah. Tapi nak sebut tuan-tuan, sakit umur kita saya ni dah macam-macam penyakit dah dia nak sebut. Tapi nak sebutnya Allah uji dengan sakit kan, darah tinggi lah apa dah. Kita ni gitulah tuan-tuan sabar tapi jangan sabar saja, biar kena usaha untuk apa nama ni, kita berubat lah, jangan biar saja. Baik, hadis yang berikutnya tuan-tuan, saya hadis yang ada berikut ni lebih kurang sama, saya tinggal lah, ada pun pendek je ya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khaira yusib minhu. Itu tak apalah, pendek ya. Azan, kita azan. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن محمدا حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله الله أكبر أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذا صلاة الشرف الدرجة. Baik, kita tengok hadis yang terakhir tuan-tuan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, daripada Anas. Anas ni budak surah Nabi, Anas bin Malik bin Nadha Al-Khadraji Al-Ansari, ya, meninggal pada tahun 93 Hijrah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tuan-tuan, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah fa in kana la budda fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Baik, Nabi sebut, Nabi kata jangan sesekali ada di antara kamu yang berdoa minta mati. Ingat tuan-tuan, ya. Kita tak boleh doa minta supaya nak mati. Tak tahan sangat, sakit, doa ya Allah bagilah aku mati. Sakit tu sakit lah. Ingat kalau mati tu selesai ke masalah? Dalam kubur tu agak-agak macam mana? Ke amalan banyak dah. Tu lain lah. Tak, ya. Nabi kata jangan sesekali kamu minta nak mati kerana tak tahan dengan musibah. Allah bagi sakit ke, Allah bagi susah, miskin, tak nak apa, nak makan pun tak ada. Ya Allah, tak ada makan, mati lagi baik. Jangan, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak boleh. Andai kata nak terpaksa atau kata kalau nak minta jugalah, maka Nabi ajar. Kalau kata nak minta juga, minta macam ni, doa macam ni. Ni doa boleh. Doa ni boleh. Doa nak suruh mati tak boleh. Doa ni boleh. Apa doanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku, maka nanti anda kata hidup itu khairan li, baik untuk aku. Wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li, matikanlah aku andai kata mati itu lebih baik untuk aku. Ini boleh. Jadi kalau ada siapa-siapa yang sakit tak tahan sangat, Allah uji, contohlah minta jauh lah, kena kanser, contoh minta jauh lah dah. Andai kata terpaksa, maka doa yang dibenarkan ini, ya Allah, andai kata hidup ini baik untuk aku, maka
hiduplah. Andai kata mati itu baik untuk aku, matilah. Itu tak ada masalah. Lepas tu tuan-tuan, kita tak boleh nak minta mati, apatah lagi nak bunuh diri ke apa ke. Hari ni ramai tuan-tuan, ya, orang Islam bunuh diri. Dulu kita cerita bunuh diri ni Jepun, Korea je. Orang Jepun, orang Korea, statistik bunuh diri dia memang tinggi tuan-tuan. Hari ni orang Malaysia, ada baru ni kat Shah Alam, orang perempuan pakai tudung tuan-tuan. Itu kata orang Islam lah, pakai tudung tak nak terjun bangunan. Orang Jepun, Korea ni jenis nekat, terjun terus je. Orang Melayu kita ni lain sikit, naik atas pandang bawah gayat, tak jadi terjun. Jadi dia penakut sikit lah. Itu yang tak terjun tu kan, ya? Jadi duduk atas main situ je lah. Terjun ke tak terjun ke tuan-tuan, niat nak bunuh diri tu sudah berdosa besar, boleh merosakkan akidah. Yang ramai tuan-tuan, ya. Orang apa nama ni, kita ni akidah Ahlussunnah tuan-tuan, ya. Ada setengah orang, ya kan, kalau kita belajar dalam akidah lah, dia ada satu pegangan dia panggil Jabariyah, lawan dia Qadariyah. Tuan-tuan, ya, pegangan yang mana, ya, hidup kita ni Allah dah tentukan belaka dah. Itu satu pegangan kan. Jadi orang macam ni tuan-tuan, dia tak ada usaha lah. Kalau sakit pun tak payahlah kita berubat, Allah dah tentukan dah. Mati juga. Itu satu benda kan. Ini pahaman yang sesat. Satu lagi, Qadariyah ni biasa orang-orang bukan Islam lah, bergantung kepada usaha. Bila usaha kita mesti berjaya. Itu yang dia bila gagal tu frust tu. Orang Islam tak boleh begitu. Saya usaha sungguh-sungguh, tiba-tiba contoh bisnes saya banyak dah labuk, usaha sungguh tak tidur malam, bankrupt, frust, bunuh diri. Tak boleh. Itu dah jadi, ya, Qadariyah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu kita kan doa dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau usaha kita ni yang menentukan berjaya, confirm bila usaha kita berjaya, maka tak perlu kita doa dalam sembahyang tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kamu lah Allah kami minta pertolongan. Bermakna bila kita usaha belum tentu berjaya, sebab itu kita minta dengan Allah. Kalau kita usaha confirm berjaya, tak payah minta dengan Allah lah. Wa iyyaka nasta'in tak ada lah. Kan, hanya pada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kita ni hanya usaha. Sakit, usahalah berubat, jangan biar. Minta dengan Allah. Andai kata takdir mati kita sakit, itu kerja Allah. Itu maksud tuan-tuan, ya. Hari ni banyak ni pahaman, cuma tidak dipanggil Qadariyah, tidak dipanggil Jabariyah. Itu kalau tuan-tuan belajar dalam kitab-kitab fiqh lama, fiqh akidah lama. Hari ni macam-macam pegangan, ya. Macam kita kata Murji'ah. Tuan-tuan dengar Murji'ah kan, ya. Ramai kadang-kadang orang Murji'ah ni tuan-tuan, dia kata iman kita ni tak ada kaitan dengan kita punya perbuatan. Kan ramai orang, saya ni nampak je seksi macam ni, sebenarnya saya ni iman saya di sini. Itu Murji'ah lah tuan-tuan. Iman bagi dia tidak bertambah berkurang, sama saja. Tak, kita tak semayang ke, kita semayang ke, kita minum arak ke, iman tu tetap sama. Kan ramai jenis macam tu tuan-tuan, tak, ya. Ada pula bila orang hak yang tak elok, contohlah, ya, orang-orang yang bukan kata elok lah, orang yang berdosa kan ramai. Orang-orang yang tudung tak pakai kadang-kadang tak, dia tudung pun tak pakai, semayang pun tidak, tiba-tiba mati malam Jumaat. Tengok, dia buat alasan, mati malam Jumaat tu bagus, tak pakai tudung, tak semayang, iman itu tak ada kaitan dengan ibadah. Ni Murji'ah tuan-tuan muslimin. Tapi orang tak panggil Murji'ah lagi ni. Nampak tuan-tuan, itu contoh, ya. Betul tuan-tuan, kita jangan minta nak mati tuan-tuan. Andai kata tak tahan sangat, doa tadi boleh minta dengan Allah, ya Allah andai kata hidup baik untuk aku, kau hidupkanlah aku. Andai kata mati baik untuk aku, matikanlah aku. Itu boleh tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, jadi sekarang itulah tuan-tuan, kita sambung nanti bulan hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.